Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini, dan macam kalau kita sebutkan tentang kita tukar baju kat shopping mall dan sebagainya kan, mungkin kita tersenyum, tergelak tadi macam benda tu kelakar, tetapi hakikatnya ini perkara yang sedang berlaku. Kita tidak ada privacy. Kita rasa bahaya apabila kita berada di tempat awam. Dan apakah sebenarnya hak kita kalau kita menjadi mangsa rakaman CCTV ketika dalam bilik persalinan? Ya, gambar-gambar dan video-video tersebut tular dan telah pun menyebabkan ramai orang trauma kan. Dan takut ingin mencuba pakaian di kedai membeli pakaian di sekarang ini. Jadi itu sebenarnya adalah satu jenayah. Kalau kita tengok klasifikasinya, ini adalah satu jenayah sekarang ini. Dan kategori apa pula jenayah menyorokkan kamera di satu tempat tersembunyi. Sekarang ni rasa macam-macam tempat. Dalam cermin pun boleh. Dekat tempat sangkut baju tu pun boleh letak kamera. Betul. Dekat mana-mana pun sekarang ini, sampai daripada mata kasar kita takkan nampak kamera tu. Sebagai seorang wanita memang sangat-sangat menakutkan situasi ini. Kita terus nak bincangkan. Takut, Sofia? Ya. Oh, sama lah kan. Tahu lelaki tu takut. Semua rasa tak selamat, tapi kita bincangkan apakah hak kita. Terus bersama dengan Puan Nadia Syariani Mat Sharif, pakar kriminologi dan pensyarah Management and Science University MSU. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sofia. Okey, permulaannya lah kita dah baru-baru ini tular ya, kes seperti ini masih berlaku, ada yang menghendak meletakkan rakaman CCTV dan sebagainya. Apakah pandangan puan tentang situasi ini sekarang? Okey, secara umumnya, okey, dia seperti yang dikatakan tadilah, okey, dia adalah satu jenis pencabulan hak privasi mangsa lah. Okey, walaupun katakanlah rakaman tersebut tidak menunjukkan apa-apa bahagian sulit, okey, tetapi dan juga ia adalah satu jenis jenayah seksual yang tidak dilakukan secara terus, tidak melibatkan sentuhan fizikal. Okey, tetapi kerosakan terhadap reputasi mangsa dan juga maruah itu, okey, memberi kesan yang sangat besar. Okey, dan dia satu adalah dia pencabulan dari segi hak privasi, di mana mangsa beranggapan mereka ada hak ataupun ada kebebasan untuk melakukan aktiviti peribadi di dalam ruang yang mereka rasakan selamat. Okey, dan yang keduanya, apabila seperti kes viral yang terjadi baru-baru ini di mana rakaman tersebut dikongsikan di atas dalam talian. Okey, itu sudah melibatkan pula kesalahan dalam akta komunikasi dan multimedia. Okey, di mana mangsa tidak ada kawalan terhadap siapa yang menonton, berapa ramai yang siapa yang melihat, siapa yang berkongsi dengan rakaman dan kandungan yang disebarkan. Dan dia juga dijual. Ya, dijual. Orang buat keuntungan pula di atas kandungan video tersebut. Jadi itulah modus operandi dia. Dari awalnya mereka ingin mengambil video tersebut untuk dijual. Betul. Ya, dan perkara tu sebenarnya ini bukan perkara baru. Sebelum ni pun pernah juga tulah perkara sebegini. Sebelum ni melibatkan selebriti. Cuma mungkin masa tu kita punya era tu bukan sekarang di mana kita ada social media platform yang orang boleh kongsi secara bebas. Kalau dulu dia mungkin diterbitkan dalam cetakan DVD, CD zaman dulu lah kan. Tapi sekarang ni orang bebas untuk berkongsi di atas social media platform, dan juga sekarang kita ada luxury untuk beli barang dalam talian. So banyak platform yang disediakan lah. Lagi mudah untuk tersebar pada zaman ini. Tapi kita nak fahamkan jugalah puan, ya, di mana ada supply, di situ ada di mana ada demand, di situ ada supply. Betul? Kita nak tengok bagi mereka yang sanggup membeli bahan-bahan seperti ini sehingga membuatkan penjenayah itu berani untuk menjualnya. Perspektif sedikit sebanyak untuk mereka yang sukakan konten ataupun ialah perkara yang sangat buruk seperti ini, apakah yang sebenarnya mungkin ada masalah mental ke satu spektrum yang lain yang kita perlu tahu, bagaimana puan? Okey, kita kenal ni sebagai sexual voyeurism, di mana ada individu mempunyai kegairahan seksual dengan melihat rakaman ataupun perilaku mangsa dalam keadaan mangsa tidak sedar. Melakukan aktiviti peribadilah seperti menyalin pakaian atau mungkin melakukan hubungan intim. Okey, di situ mereka mendapat kegairahan seksual lah. Okey, so kegairahan seksual ni dia ada pelbagai. Bila kita nak bercakap pasal ketagihan seksual ni, kita ada sexual fetish. Ada orang suka lihat wanita mengandung. Di situ dia dapat kegairahan seksual. Ada setengah orang dia suka melihat wanita yang lagi bertutup lagi menimbulkan dia punya kegairahan seksual. Tapi orang golongan-golongan seperti ini dia suka
apabila mangsa tu berada dalam keadaan tidak tahu mereka dilihat, dirakam. Di situ dia punya kekerasan seksual lah. Jadi bagi orang yang membeli pula, okey, mungkin mereka adalah orang yang ini kita kategorikan sebagai soft porn lah. Okey, mungkin pada mereka juga mungkin ada kecenderungan sexual voyeurism ini, tetapi mendapatkan bahan ataupun kandungan dengan cara lebih mudah. Jadi ada orang yang buat cara susah merakam, di mana di situ ada risiko yang tinggi kan. Okey, jadi dengan cara mudah nak dapatkan bahan-bahan ini, kita beli sajalah. Sebab macam saya katakan tadi, kita ada kemudahan social media platform, okey, kecanggihan teknologi ini semua. Akses tu terlalu mudah. Ya, betul. Ya, terlalu senang untuk didapati. Tapi benda ni menyebabkan pengguna-pengguna dan pengunjung-pengunjung rasa takut. Ya, kan, betul. rasa macam keselamatan mereka terancam. Jadi apa sebenarnya langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil oleh pengguna-pengguna untuk mengelakkan daripada perkara-perkara seperti ini berlaku? Okey, ada bagusnya juga ya perkara-perkara begini dikongsikan dalam social media, selain daripada yang kita katakan kesan terhadap mangsa lah. Okey, di mana ia membuka mata orang awam, okey, tentang keseriusan, okey, tentang kes ini. Jadi apa yang kita boleh ambil adalah satu, sebagai langkah pencegahan adalah dengan bersikap lebih berwaspadalah, terutamanya apabila kita masuk satu premis, kita nak menyalin pakaian ataupun kita mungkin nak menggunakan public toilet. Okey, apa kita boleh buat adalah semak dulu dan cek kawasan sekeliling untuk pastikan tidak ada elemen-elemen ataupun perkara-perkara yang menimbulkan keraguan. Kalau kita rasa tak selamat, kita cek dulu sebelum kita gunakan ruang tersebut. Kerana mungkin boleh jadi ruang tu kita rasa selamat tapi mungkin sebenarnya tidak. Yeah. Okey, dan sekiranya anda dapati ada sesuatu objek ataupun yang anda rasa meragukan, okey, boleh maklumkan kepada pihak polis, pihak berkuasa ataupun pemilik premis itu sendiri tentang keraguan anda. Tindakan itu yang orang kata beberapa saat saja untuk kita memantau ruang persendirian itu sebelum kita memasuki atau menyalin pakaian dan sebagainya, boleh menyelamatkan kita daripada menjadi seorang mangsa. Kita harus sambil tahu perkara-perkara sebegini, kalau orang kata untuk kita sekiranya berjaga-jaga sekiranya perkara tersebut boleh berlaku kepada kita. Kita menyentuh tentang invasion of privacy, tetapi hakikatnya ini memberikan trauma jangka masa panjang kepada mangsa. Dan kita fikirkan jugalah, Puan, mungkin daripada perspektif cara untuk kita mengesan si pelaku ini, kerana di media sosial, di alam maya ni sukar untuk kita kenal pasti siapakah pelakunya, kita untuk trace mereka balik, tetapi hakikat bagi mangsa, digital footprint tu akan sentiasa ada. Betul. Gambar dan video yang tersebar luas. Di bagaimana kita contohlah kepada mangsa untuk mengekalkan ketenangan mereka dan supaya tidak terlampau kesan sangat dengan situasi ini, dan juga mungkin sedikit nasihat kepada para pelaku di sana ataupun mereka yang membeli bahan-bahan seperti ini, apakah yang perlu kita lakukan untuk menghentikan perbuatan seperti ini? Okey, saya setuju ya. Cabaran dalam kes begini adalah mungkin gadget tu ditemui, kamera tu ditemui, tetapi kita nak cari siapa pelaku tu sangat sukar. Even dalam kajian kriminologi juga, okey, kurang sebenarnya kajian dalam sexual voyeurism ni, sebab kebanyakannya mereka melakukan kesalahan juga dan mereka tidak dikenal pasti sebagai pelaku untuk jenayah spesifik sebegini. Okey, so salah satu yang apa mangsa boleh lakukan adalah, okey, memang normal, okey, dengan lepas apa yang terjadi, okey, mangsa boleh menjadi trauma, okey, akan ada anxiety, okey, seeloknya dapatkan khidmat counselling dan juga khidmat profesional lah, okey, sekiranya ia sampai ke tahap mengganggu ketenteraman minda, okey, sehingga ada kecenderungan yang serius lah untuk mencederakan diri sendiri, okey. Dan kepada individu yang menggunakan social media ya, ataupun apa orang kata khidmat dalam talian ni, okay, jika kita terlihat bahan-bahan sebegini, okey, laporkan kepada pihak berkuasa, okey, kerana kita bukan saja untuk nak melindungi orang lain, tapi kita juga untuk melindungi diri kita juga. Okey, so bila kita tolong orang lain, okey, secara tidak langsung kita juga selamatkan diri kita dan juga mungkin orang-orang yang terdekat dengan kita. Itu salah satunya. Itu adalah satu nasihat yang berguna untuk kita. Jadi berjaga-jaga dan sentiasalah
melakukan orang kata checking dekat tempat yang kita pergi untuk pastikan tiada kamera-kamera tersembunyi. Tapi bagaimana untuk kita mengesan kamera tersembunyi tersebut? Ya, kita selepas ini akan menunjukkan kepada anda demo. Demo apa? Demo spy cam atau untuk kita mengenal pasti di mana kamera-kamera tersembunyi. Anda yang ke mana terus untuk memperincikan semua itu. Terima kasih juga kepada Puan Nadia Syariani Mat Sharif, pakar kriminologi dan pensyarah di Management dan Sains Universiti MSU, sudi memberikan masa untuk topik yang cukup penting. Terima kasih Sofia, terima kasih Aziz.